Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera diucapkan kepada rakan-rakan dan para pensyarah PGT 219. Baiklah, kumpulan kami akan melakukan pembentangan alat bantuan mengajar sejarah iaitu zaman prasejarah. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya yang terdiri daripada Azim Hawari bin Abdul Rashid, Syed Iqmal Hakim bin Syed Yusof dan akhir sekali Muhammad Rifdi Syahmi bin Muhammad Rizal. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan ini dengan menerangkan objektif ataupun tujuan alat bahan bantu mengajar ini dilaksanakan. Baiklah, objektif pertama, ABM ini adalah untuk membantu meningkatkan lagi minat murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran terutamanya dalam subjek sejarah. ABM yang dihasilkan atau direka ini sememangnya bertujuan untuk merangsang minat para pelajar terhadap topik yang diajarkan semasa PDP berbanding kaedah PDP yang sedia ada seperti sebelum ini. Objektif kedua pula adalah untuk melahirkan satu interaksi dan kerjasama aktif antara para guru dan pelajar maupun pelajar dengan pelajar itu sendiri. Hal ini jelas menunjukkan bahawa hubungan interaksi dan juga komunikasi adalah penting semasa proses PDP dilaksanakan hanya dengan melaksanakan ABM ini. Seterusnya, ABM ini juga adalah untuk mengekalkan daya ingatan pelajar lebih lama terhadap isi-isi pelajaran semasa di dalam PDP. ABM yang direka dengan kreatif dan menarik ini sememangnya mampu memberikan daya tarikan kepada para pelajar untuk lebih fokus terhadap topik ataupun isu-isu penting semasa dalam PDP dilaksanakan. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan ini dengan menjelaskan lagi, iaitu garis panduan ataupun prinsip dalam menghasilkan sebuah interpretasi alat bahan bantu mengajar. Antaranya ialah kesesuaian. Kesesuaian ini perlulah diteliti dengan lebih baik terlebih dahulu sebelum melakukan sebarang interpretasi alat bahan bantu mengajar. Hal ini demikian kerana alat bahan bantu mengajar yang dipilih ataupun direka ini perlulah bertepatan dengan matlamat atau objektif pengajaran dan pembelajaran supaya dapat memandu ke arah kejayaan objektif dapat dicapai. Prinsip kedua pula, setiap ABM yang direka mesti mempunyai beberapa tahap yang dapat merangsang minda para pelajar semasa di dalam proses PDP dilaksanakan. Sebagai contohnya, ABM tersebut hendaklah mengandungi 3 tahap, iaitu tahap rendah, tahap sederhana maupun tahap tinggi. Hal ini supaya dapat menguji minda para pelajar untuk menjawab setiap persoalan yang diberikan, malah mampu merangsang atau menggalakkan para pelajar untuk terus meminati sesuatu mata pelajaran yang diajarkan kepada mereka. Prinsip ketiga pula, ABM tersebut hendaklah mempunyai sifat praktikalnya, iaitu bukan sahaja mudah untuk diaplikasikan dengan topik pengajaran dan pembelajaran, malah suasana pembelajaran atau bilik darjah juga menjadi salah satu penentu kepada pembinaan alat bahan bantu mengajar. Alat bahan bantu mengajar seharusnya tahan lasak jika digunakan berulang kali dan sekiranya digunakan untuk lebih dari satu mata pelajaran juga adalah sesuai pada masa maupun mata pelajaran lain. Dan prinsip yang terakhir ialah ABM tersebut juga dapat menjimatkan dari segi kos perbelanjaan. ABM yang direka atau dihasilkan ini sememangnya mudah untuk dihasilkan jika guru tersebut mempunyai kreativiti yang menarik walaupun hanya menggunakan barangan terpakai yang boleh digunakan semula. Oleh itu, jelaslah bahawa alat bahan bantu mengajar ini juga dapat menjimatkan dari segi kos perbelanjaan, malah memudahkan lagi kaedah pengajaran dan pembelajaran ini dilaksanakan.
Seterusnya saya akan menerangkan prosedur penggunaan bahan bantu mengajar. Berikut merupakan bahan bantu mengajar yang telah dihasilkan oleh kumpulan kami yang dikenali sebagai uji saya. Okey, apabila guru atau pelajar telah membuka kotak ini, pelajar akan melihat dua sudut yang berbeza. Sudut yang pertama adalah papan alat permainan. Sudut yang kedua adalah di mana untuk meletakkan komponen-komponen alatan permainan. Yang ini adalah kotak untuk wang. Ini adalah untuk meletakkan soalan-soalan mengikut perbezaan warna dan tepi ini adalah QR code yang berbeza iaitu soalan misteri. Soalan misteri ini adalah berdasarkan daripada apabila pelajar berhenti daripada stiker ini. QR code kedua adalah skema jawapan untuk soalan-soalan ini dan QR code yang ketiga adalah lembaran kerja. Apabila sudah lembaran kerja ini akan digunakan apabila selesainya permainan ini. Okey. Yang sebelah adalah peraturan. Peraturan ini akan dibacakan oleh guru sebelum permainan ini akan dijalankan supaya pelajar faham bagaimana untuk bermain alat permainan ini. Dan ini adalah soalan-soalan yang mengandungi warna yang berbeza. Dan sini adalah dadu untuk pelajar mengundi. Dan ini adalah tempat untuk menggerakkan permainan dan ini adalah bahagian duit. Okey, itu sahaja. Apabila guru sudah membaca peraturan alat permainan dan pemain sudah mencukupi sebanyak 4 orang, maka permainan akan dimulakan. Sebelum memulakan permainan, guru akan memberi sebanyak RM30,000 kepada semua peserta sebagai wang penghantaran daripada bank. Okey. Apabila sudah mendapat wang, maka permainan akan dimulakan dan pelajar harus membaling dadu. Dan apabila pelajar mendapat dadu bernombor 1, maka pelajar akan menggerakkan langkah sebanyak 1 kali dan pelajar harus mencabut kad berwarna pink. Untuk pengetahuan, kertas yang berwarna pink ini adalah kertas yang soalan dia jenis aras rendah di mana bentuk soalannya adalah objektif. Sebagai contoh, selain daripada peralatan batu, apakah penggunaan lain yang digunakan dalam kehidupan seharian masyarakat zaman Neolitik? Ada pilihan jawapan A, B, C dan D. Apabila pelajar menjawab soalan jawapan dia A dan jawapan dia betul, pelajar akan mendapat RM10,000 daripada bank. Dan sekiranya pelajar salah menjawab soalan tersebut, pelajar harus membayar duit RM10,000 kepada bank. Okey, begitulah seterusnya diteruskan oleh pemain yang kedua, ketiga dan keempat. Okey, seandainya pelajar berada di sini dan pelajar berhenti di kawasan berwarna hijau, pelajar harus mencabut kad berwarna hijau. Untuk pengetahuan, kertas yang berwarna hijau adalah kertas soalannya mengandungi aras sederhana di mana pelajar harus mengisi tempat kosong. Sebagai contoh soalannya, peralatan berasaskan besi seperti tempat kosong dan pelajar harus menjawab tempat kosong ini. Dan sekiranya pelajar menjawab dengan betul, pelajar akan mendapat RM10,000 daripada bank. Dan sekiranya salah, pelajar harus membayar RM10,000 sebagai pembahasan kepada bank. Okey. Dan seandainya pelajar berada di sini dan apabila menggerakkan dadu dan berhenti pada nombor 4 dan bergerak sebanyak 4 langkah, 1, 2, 3, 4 dan berhenti di kawasan oranye dan pelajar harus mencabut kad berwarna oranye. Untuk pengetahuan, petak yang berwarna oranye ni soalan dia adalah mengandungi aras tinggi iaitu memerlukan kemahiran pelajar untuk berfikir. Sebagai contoh adalah terangkan kaedah masyarakat pada zaman logam di mana pelajar harus menerangkan menggunakan daya fikiran untuk menjawab soalan ini. Dan untuk jenis soalan ini mempunyai banyak jawapan dan pelajar boleh menjawab salah satunya. Dan sekiranya pelajar dapat menjawab dengan betul, pelajar akan mendapat RM10,000 daripada bank. Dan sekiranya salah, pelajar akan bayar RM10 kepada bank. Okey, sekiranya pelajar berada di sini dan pelajar berhenti di kawasan biru, pelajar harus mencabut kad berwarna biru. Untuk pengetahuan, petak berwarna biru ini memerlukan pelajar untuk melakukan lakonan. Sebagai contoh, dengan menggunakan situasi di pasar, lakonkan bagaimanakah aktiviti pengumpulan makanan telah dilakukan sewaktu zaman logam. Dan untuk ni pelajar kena beli clue iaitu menggunakan sistem butter dan pelajar haruslah menggunakan situasi di pasar dengan melakonkan sistem butter. Dan sehinggalah ke garisan penamat.
Okey, seandainya pelajar berhenti di kawasan yang mempunyai stiker bunga, ia merupakan kawasan misteri di mana guru akan scan QR code dan QR code ini mengandungi 1 hingga 15 soalan dan pelajar harus memilih soalan daripada 1 hingga 15 untuk dijawab. Sebagai contoh, apabila ini telah di QR code akan keluar begini dan mengandungi soalan-soalan yang harus dijawab oleh pelajar. Pelajar harus memilih satu sahaja soalan daripada 15 soalan. Okey, itu sahaja alat permainan yang dimainkan oleh pelajar. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan teruskan kepada kekuatan alat bantuan mengajar. Alat bantuan mengajar ini mempunyai beberapa kekuatan. Pertama, model ABM ini boleh digunakan oleh semua subjek. Hal ini dikatakan demikian kerana model ABM yang dihasilkan ini mempunyai beberapa tahap, iaitu tahap rendah, tahap sederhana dan tahap tinggi. Tahap-tahap ini telah menepati komponen yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Melalui tahap-tahap ini juga, seseorang guru dapat menguji sejauh mana kefahaman pelajar terhadap sesuatu pelajaran yang diajar. Kedua, ABM ini berupaya untuk menarik minat pelajar. Seperti mana kita tahu, minat pelajar dalam suatu subjek merupakan perkara yang penting. Minat pelajar terhadap topik yang dipelajari ini akan menjadi penentu keberkesanan penyampaian sesuatu ilmu yang diajarkan oleh guru tersebut. Oleh itu, ABM ini merupakan salah satu usaha yang boleh digunakan oleh guru untuk menarik perhatian pelajar. Yang ketiga, ABM ini dapat memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. Hal ini kerana dengan menggunakan ABM ini dapat memudahkan guru untuk menyampaikan topik pengajaran dan pembelajaran, kerana ABM ini boleh merangkumi kepada subtopik-subtopik kecil dalam topik yang besar dengan hanya menggunakan satu ABM ini sahaja. Bukan itu saja, masa pengajaran juga akan menjimatkan dan silibus dapat dihabiskan dalam masa yang ditetapkan. Akhir sekali, kita akan pergi kepada kelemahan alat bantuan mengajar. Terdapat beberapa kelemahan yang telah dikenal pasti melalui penghasilan alat bantuan mengajar ini. Pertama, alat bantuan mengajar yang dihasilkan ini tidak tahan lasak. Hal ini kerana sekiranya alat bantuan mengajar ini terjatuh, besar kemungkinan akan menyebabkan ABM ini mengalami kerosakan. Selain itu juga, ABM ini tidak tahan lasak dan tidak boleh digunakan berulang kali. Kedua, kos penghasilannya yang tinggi. Untuk menghasilkan alat ABM ini, guru perlu menyediakan sejumlah modal yang besar. Hal ini dikatakan demikian kerana guru perlu membeli beberapa peralatan penting sebagai contohnya kotak, kertas warna dan beberapa peralatan yang lain untuk memastikan ABM yang dihasilkan ini dapat menarik perhatian pelajar. Dan yang terakhir, penggunaannya yang terhad. ABM ini tidak dapat menampung jumlah pelajar yang ramai. ABM ini hanya boleh digunakan oleh 4 orang pelajar sahaja dalam suatu masa. Namun begitu, ia tidak menjadi masalah. Ia masih juga boleh digunakan. Ia boleh digunakan dalam bentuk secara berkumpulan, iaitu setiap kumpulan akan menghantar wakil di hadapan untuk bermain, dan dengan cara ini, setiap orang akan dapat merasa untuk memain permainan ini. Baiklah, sekian saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.